Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada video kali ini kita akan membincangkan tentang forum Islam. Isu-isu yang sangat hangat dan isu ini sangat penting kepada masyarakat Islam, khususnya kepada masyarakat yang berada di Malaysia lah, iaitu prinsip-prinsip asas dalam bermuamalat. Itu sebenarnya harus. Tetapi dia akan menjadi khilaf jika berlaku sesuatu perkara lah. Baik. Tidak membuang masa lagi, kita akan teruskan kepada panel kita yang pertama. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Azhar Aminuddin bin Azmi. Untuk soalan pertama, soalan yang sangat penting, iaitu apakah isu-isu yang akan kita bincangkan dalam prinsip-prinsip asas bermuamalat ini? Dipersilakan kepada saudara Haikal untuk menceritakan sedikit, insyaAllah. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini, isu-isu yang kita akan bincangkan adalah muamalat ini merupakan salah satu lapangan perundangan Islam. Ia tidak asing lagi di dalam kehidupan sejak dari zaman dahulu lagi sehingga kini. Tujuan utama dilakukan untuk mencari isu-isu ini adalah untuk mengenal pasti beberapa kaedah-kaedah fiqh dalam muamalat yang digunakan oleh ulama yang mampu mengubah hukum asal, iaitu harus kepada haram. Terdapat 7 kaedah utama yang digunakan di dalam fiqh. Setelah kita mendapat tahu beberapa kaedah tersebut, kita juga akan mendapati bahawa ijtima' ulama berpendapat bahawa hukum asal muamalat ialah harus, sehingga mana tiada dalil yang menyatakan pengharamannya. Oleh itu, beberapa ulama besar seperti iaitu 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka semua telah bersepakat bahawa semua bentuk urusan perniagaan yang melanggar sebarang prinsip-prinsip syariah dianggap tidak sah. Oleh itu, muamalat yang dijalankan berlandaskan syariat Islam akan melahirkan masyarakat yang aman dan jauh daripada sebarang penipuan, pemerasan dan penindasan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Haikal atas isu yang dibincangkan tadi, atas penerangan yang diberikan sedikit. Baik, selepas kita mendengar isu-isu yang akan kita bincangkan, kita masuk kepada inilah agenda utama, iaitu bolehkah saudara Nurul Amin untuk menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip bermuamalat yang ada dalam Islam ini sendiri. Silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Azhar. Jadi, apa yang kita boleh faham daripada prinsip-prinsip muamalat ni adalah dari segi bahasa, prinsip itu adalah satu pegangan ataupun sebagai satu anutan yang utama, ataupun sebagai lebih mudah kita katakan ada sebagai pendirian lah. Kalau dari segi bahasa, muamalat pula adalah apa-apa yang berkait dengan kemasyarakatan Islam dan juga syariat. Jadi keseluruhan apa yang kita boleh faham daripada apakah itu fiqh muamalat adalah satu kefahaman ataupun ilmu yang berkait dengan tentang hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia, yang apa-apa yang berkaitan dengan harta seperti jual beli, pinjaman, duit, emas dan sebagainya lah. Yang mana kita boleh dengar prinsip-prinsip yang akan mungkin dijelaskan sebentar lagi insya-Allah daripada sahabat-sahabat kita yang lain insya-Allah. Jadi sebagai umumnya yang dimasukkan sebagai fiqh muamalat ini adalah satu urusan manusia seharian insya-Allah, tentang harta dan juga apa-apa yang berkait umum insya-Allah. Terima kasih. Okay, baik, terima kasih kepada saudara Amin atas sedikit penjelasan tentang prinsip-prinsip yang ada dalam Islam, prinsip bermuamalat yang ada dalam Islam. Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan ini agak ini sikit, iaitu apakah prinsip asas yang ada dalam bermuamalat? Itu prinsip-prinsip asas dia. Kita nak kena tahu
bila kita dah bincangkan isu ni, kita kena tahu juga apa prinsip-prinsip asas dia. Dipersilakan kepada saudara Ridwan untuk menyampaikan serba sedikit tentang prinsip-prinsip asas dia. Silakan. Terima kasih Azhar selaku moderator kita. Jadi antara kaedah-kaedah yang telah dibentuk oleh ulama iaitu sebanyak 7 kaedah dalam bermuamalat. Yang pertama, pada asalnya segala bentuk muamalat dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan yang kedua, yang dilihat dalam akad itu adalah tujuannya dan hakikatnya, bukan pada bentuk lafaz formal. Dan yang ketiga, pengharaman memakan harta orang lain secara batil ataupun salah. Dan yang keempat, tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dan yang kelima, meringankan dan mempermudahkan, bukan memperberatkan dan menyusahkan. Dan yang keenam pula, meraihkan keterpaksaan dan keperluan. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang ketujuh, meraihkan adat dan keterbiasaan masyarakat pada perkara yang tidak menyalahi syarak. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ridwan atas sedikit penjelasan yang ada dalam prinsip-prinsip asas dalam muamalat yang ada dalam Islam itu sendiri. Selepas kita mendengar prinsip-prinsip itu, dia mesti ada juga prinsip-prinsip yang dilarang juga. Prinsip-prinsip ni agak penting. Prinsip ini, jenis-jenis muamalat yang dilarang dalam Islam ini akan dijelaskan oleh saudara kita, saudara Ahnaf, untuk sedikit keterangan dan sedikit penyampaian lah. Dipersilakan kepada saudara kita, saudara Muhammad Ahmad Ahnaf untuk menceritakan dengan lebih lanjut. Sekian. Okey, terima kasih kepada moderator Azhar. Okey, saya akan menerangkan jenis-jenis muamalah yang terlarang di dalam Islam. Yang pertama adalah gharar itu suatu yang apabila gharar itu banyak dominan. Dan gharar itu maksudnya benda yang tidak jelas. Sedangkan gharar yang sedikit dibolehkan tidak dibolehkan kerana ia ini merupakan kaedah fikih. Yang kedua, apabila dalam akad pertukaran, maksudnya kalau berubah perjanjian asal, maksudnya daripada harga asal contohnya daripada 800 dia naik ke 1000. Maksudnya jadi batalnya lah akad tu. Yang ketiga, apabila gharar yang terdapat padanya sasaran itu iaitu objek transaksi, adapun gharar yang terdapat dalam suplemen bukan sasaran utama, maka ianya dibolehkan. Ini juga adalah berdasarkan kaedah fiqh. Yang keempat dan yang terakhir, apabila ada unsur hajah ammah iaitu keperluan umum yang mendesak, apabila terdapat unsur keperluan umum yang mendesak, maka ianya boleh dibolehkan meskipun ada gharar. Ya, itu saja daripada saya, insyaAllah. Terima kasih kepada saudara kita, saudara Ahnaf, kerana dia telah menjelaskan dengan lebih lanjut tentang jenis-jenis muamalat yang dilarang dalam Islam. Kita dah dengar tadi apa itu prinsip, apa itu jenis, apa ni prinsip-prinsip muamalat, apakah isu-isu yang akan kita bincangkan, kan betul? Dalam masa yang sama, kita kena tahu juga pandangan ulama yang ada tentang hukum-hukum muamalat ini sendiri. Pandangan muamalat ini kita minta kepada saudara Muhammad Ambar untuk dia menceritakan dengan lebih sedikit apakah pandangan ulama berkenaan hukum muamalat itu sendiri. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Bismillah. Jadi secara ijma' para ulama bersepakat bahawa harusnya hukum bermuamalat. Begitu juga berdasarkan kias. Sebab manusia sudah tentu sangat-sangat memerlukan jual beli kerana sentiasa ada antara kita sifat kebergantungan sesama sendiri. Jadi berdasarkan kias, muamalat memang sangat-sangat diperlukan. Jadi ijma' ulama' ulama Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali sepakat bahawa hukum muamalat sebenarnya adalah harus sehingga datangnya dalil-dalil atau sebab-sebab pengharamannya. Jadi ringkasnya umumnya begitulah pandangan ulama. Jadi itu saja daripada saya.
Terima kasih di atas sedikit penjelasan tentang pandangan ulama walaupun ringkas tapi isinya padat. Okey. Selepas kita mendengar penjelasan-penjelasan daripada ahli-ahli panel kita, dapat kita simpulkan bahawa bermuamalat ni adalah harus selagi mana ia tidak melanggar syarat dia. Dan bermuamalat ni satu benda, satu perkara yang kita tak boleh nak asingkan dalam kehidupan seharian kita. Bermuamalat ni sangat penting daripada kita bangun sampai kita tidur. Memang kita tak nafikan muamalat ni sangat penting, akan tetapi kita kena ingat satu perkara. Akan batas yang perlu kita tahan dia. Maksudnya kita kena tahu apa batas dia. Selagi mana kita tak langgar batas tu, dia tak ada masalah, dia akan menjadi haruslah. Bermuamalat lah selagi dia tidak melanggar batas ni yang tersendiri. Itu saja daripada saya. Sekian daripada saya sebagai ahli moderator, dan terima kasih juga kepada ahli-ahli panel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.